2 hari lagi umat Islam akan menyambut Aidilfitri. Sudah tentu ramai gembira menyambutnya. Tetapi dalam pada itu, ramai juga yang berduka. Antara yang paling berduka, Muammar Gaddafi, pemimpin Libya selama 42 tahun yang kini sedang berada dalam persembunyian. Salam global dan salam satu Malaysia. Saudara bersama saya Jessica Ong untuk 30 minit berikut ini dalam Bual Bicara Global di 1, Paksi Informasi Global, edisi 28 Ogos 2011. Tajuk minggu ini, Gaddafi kecundang jua akhirnya. $2 juta untuk kepala Muammar Gaddafi. Itu harga tawarkan Khamis lalu 2 hari selepas pemberontak menawan Bab al-Aziziyah, kompaun kediaman pemimpin Libya yang cukup luas itu. Tawaran itu dibuat selepas pemberontak tidak menemui Gaddafi maupun anak-anaknya selepas menggeledah setiap lubang dan ruang dalam Bab al-Aziziyah. Jadi kita ikuti pergolakannya bersama tetamu pada minggu ini, Profesor Dr. Muhammad Ridwan Osman, Dekan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya UM. Jadi apa khabar Prof? Tajuk yang cukup panas pada hari ini Prof. Jadi apakah kejatuhan Muammar Gaddafi ini boleh kita kaitkan dengan kebangkitan Arab ataupun Arab Spring seperti yang berlaku di Mesir dan Tunisia sebelum ini. Jadi Prof uraikan tentang kebangkitan Arab, apakah mereka ni dicemari pengaruh luar ataupun tentang Libya itu sendiri? Prof, silakan. Kalau kita lihat sejak akhir tahun lepas hinggalah ke saat ini, Asia Barat dan juga Afrika Utara sedang berdepan dengan suatu keadaan di mana rakyat bangkit menuntut perubahan. Semuanya mengetahui bahawa apa yang berlaku ini merupakan suatu perkara yang sebenarnya tidak diduga peringkat awalnya, tetapi telah terbukti sekurang-kurangnya 2 telah pun jatuh, iaitu Libya dan Tunisia dan juga Mesir. Dalam perkatakan persoalan ini, saya kira elok saya meninjau sedikit tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sejarah untuk mengingatkan kita ataupun untuk memahami dengan lebih lanjut apakah latar belakang sehingga berlakunya peristiwa ini. Kerana mau tidak mahu, Dr. Jessica, apa yang berlaku ini sebenarnya ada latar belakangnya. Dia tidak berlaku dengan secara tiba-tiba, tetapi ada proses sehingga membawa kepada apa yang dipanggil sebagai Arab Spring. Saya nak ulangi apa yang berlaku kira-kira 100 tahun yang lalu, di mana rantau Asia Barat dan Afrika Utara ini berada di bawah pemerintahan yang ditakbirkan oleh sebuah daulah yang besar, iaitu Daulah Osmaniyah. Dan pada waktu inilah Barat sebenarnya berusaha untuk menghancurkan daulah ini dengan pelbagai konspirasi. Dan antara konspirasi yang kita sedia maklum ialah termasuklah deklarasi Balfour 1917 yang membawa kepada lahirnya negara Israel. Kemudian surat menyurat antara Hussein dan McMahon, iaitu seorang tokoh Arab dan seorang tokoh British di Mesir, yang membawa kepada wujudnya negara-negara Arab, dan yang juga penting membahagikan negara-negara di Asia Barat ini dan Afrika Utara kepada kawasan pengaruh. Dan akhirnya kita dapati Libya diletakkan di bawah pengaruh Itali, dan mungkin sebagian besar kita pernah mendengar kebangkitan yang cukup terkenal, iaitu kebangkitan oleh Omar Mokhtar. Oleh itu kalau kita lihat kebangkitan Arab yang berlaku pada hari ini merupakan kesinambungan daripada proses penjajahan yang berlaku. Kerana walaupun negara Arab telah pun mencapai kemerdekaan selepas Perang Dunia Pertama dan juga selepas Perang Dunia Kedua, tetapi segi realitinya, pertukaran cuma berlaku dari penjajah kepada pemerintahan tempatan yang mengamalkan pendekatan-pendekatan yang sama seperti penjajah. Sebagai contoh disebutkan tadi, Muammar Gaddafi. Beliau memerintah selama 42 tahun secara absolut, secara mutlak, dan rakyat, walaupun negaranya kaya, walaupun rakyat Libya tidak susah, tetapi mereka tidak senang. Yang jelasnya bahawa apa yang berlaku ini merupakan suatu manifestasi daripada kesinambungan penjajahan, dan rakyat walaupun merdeka seperti saya katakan tadi, tetapi dari segi pemikirannya mereka masih dijajah. Dengan sebab itulah kalau kita lihat negara ini kaya, tetapi rakyatnya tidak memperlihatkan suatu kreativiti yang boleh melambangkan mereka itu sebagai bangsa bertamadun. Oleh itu apa yang berlaku di Libya ini merupakan satu perkara yang jelas memperlihatkan bahawa Barat cuba mendominasikan politik negara-negara yang dianggap sebagai negara diperintah secara diktator ini. Kalau boleh saya lanjutkan, pada tahun kita dapati apabila berlakunya peristiwa 11 September, kita menyedari bahawa Amerika sedang merancang sesuatu. Apa yang berlaku di Afghanistan sebagai contoh jelas melihatkan dominasi Amerika. Hal yang sama juga berlaku di Timur Tengah. Kerana Amerika menyedari
Timur Tengah yang diperintah secara diktator ini adalah negara pemerintahan yang tidak memungkinkan negara itu terus berkeadaan begitu. Oleh itu, George W. Bush pernah mengemukakan apa yang dikenali sebagai konsep The New Middle East, Timur Tengah baru. Apa di Timur Tengah baru ini? Timur Tengah baru ialah negara Timur Tengah yang tidak diperintah oleh diktator tetapi mengamalkan demokrasi, tetapi rejim-rejim yang dibentuk selepas demokrasi ini perlu pro-Barat ataupun pro-Amerika. Ya. Apa yang berlaku? Kita dapati walaupun dilihat kebangkitan Arab ini sebagai kebangkitan Arab, tetapi mau tidak mau kita dapat melihat bahawa kebangkitan Arab ini ada peranan luar seperti yang dinyatakan tadi. Sebagai contoh, di Tunisia. Tidak mungkin Zainal Abidin bin Ali dapat ditumpaskan tanpa negara Barat, khususnya Perancis, mengambil sikap neutral. Pernah berlaku umpama di Algeria tahun 1961, apabila berlakunya proses demokrasi, ternyata sekali Perancis tidak menyokong kebangkitan itu. Sama juga yang berlaku di Mesir. Apabila Barack Obama mengambil pendekatan tidak menyokong semua barat. Dan ini menyebabkan dia jatuh. Ya? Dan hal sama juga, sebagai menyimpulkan apa yang saya nyatakan tadi, iaitu apabila negara-negara barat, khususnya NATO, mengambil pendekatan menentang Muammar Gaddafi, dan ini merupakan titik peralihan yang membawa kepada jatuhnya rejim ini. Jadi Prof berkaitan dengan pengaruh luar ni, maksudnya Barat yang menyokong sepenuhnya ataupun ada juga anasir-anasir lain lagi sebenarnya, Prof? Sebenarnya dalam konteks yang berlaku di Libya secara khusus, kita lihat Barat sebenarnya memainkan peranan untuk memastikan rejim Muammar Gaddafi ini tumbang ataupun jatuh. Sedangkan kalau kita lihat Rusia sebagai contoh dan China mengambil pendekatan menyokong rejim Muammar Gaddafi pada peringkat awalnya, walaupun sekarang mereka telah pun membuat suatu pendekatan yang lebih menyesuaikan kepada keadaan yang sedang bergolak. Jadi adakah kerana itu pemberontak berjaya sebenarnya disebabkan oleh sokongan Barat sepenuhnya ke atas pemberontakan kepada Gaddafi? Dengan penuh yakin menyatakan bahawa kemenangan pemberontak ini sebenarnya adalah kerana sokongan Barat. Kalau kita lihat dari segi peringkat awal kebangkitan ini, ya, sampai satu peringkat Muammar Gaddafi telah membariskan kereta kebalnya untuk menawan Benghazi. Dan pada waktu itu penduduk Benghazi cuma boleh berdoa kepada Allah SWT supaya mereka diselamatkan. Dan pada waktu itulah Sarkozy, di Perancis, mengambil pendekatan untuk menyokong pemberontak dan mengebom kereta kebal ini dan menyebabkan kekuatan tentera Muammar Gaddafi hampir musnah. Dalam konteks peperangan di Timur Tengah, khususnya negara Arab, di mana latar bumi itu padang pasir, ya, mereka perlukan dua pertahanan yang paling penting untuk terus mempunyai kekuatan. Yang pertama kereta kebal, yang kedua pertahanan udara, kapal terbang. Dan ternyata sekali NATO dengan lebih 1,000 serangan dilancarkan, memusnahkan sama sekali kekuatan kereta kebal dan juga kekuatan tentera udara. Kalau Muammar Gaddafi mempunyai kekuatan itu, saya yakin beliau akan mengebom Benghazi dan juga menggempur Benghazi, tetapi ternyata dengan sokongan NATO ini menyebabkan kekuatan-kekuatan yang dianggap sebagai kekuatan yang amat luar biasa ini berjaya ditumpaskan. Kita akan kembali untuk bincang selepas ini. Jadi saudara, kita berehat sebentar untuk mengikuti analisis ringkas berkaitan detik-detik kejatuhan Muammar Gaddafi, dan minggu ini kami menutup talian untuk memberi ruang lebih luas kepada Profesor Ridwan menyampaikan hujahnya. Ini kami minta maaf dan silakan anda kembali selepas ini bersama Profesor Ridwan. Muammar Gaddafi lahir pada 7 Jun 1942. Memerintah Libya sejak 1969 semasa berusia 27 tahun. Selepas menggulingkan pemerintahan beraja dalam perampasan kuasa tanpa pertumpahan darah. Setakat hari ini, dia sudah memerintah 42 tahun dan merupakan pemimpin keempat terpanjang di dunia dan pemimpin paling lama di kalangan negara Arab. Selepas merampas kuasa dari Raja Idris pada 1 September 1969, Gaddafi bertindak menghapuskan penentang-penentangnya serta mengongkong kehidupan setiap rakyat Libya. Namun, namanya begitu terkenal ketika itu kerana keberaniannya menentang pengaruh Amerika dan permusuhan yang ditunjukkan terhadap Israel, sehingga ramai anak yang lahir selepas itu diberi nama Gaddafi. Ideologi pemerintahan Gaddafi dinamakan teori antarabangsa ketiga dan terkandung dalam buku hijau. Sesetengah orang berkata, kedudukan buku hijau diletakkan lebih tinggi dari Al-Quran oleh Gaddafi. Kekayaan hasil bumi dikuasai keluarganya.
Gaddafi juga menggunakan berbilion-bilion dolar hasil minyak untuk projek-projek antarabangsa bagi mengangkat nama dan kedudukannya di mata dunia. Dia mencetus banyak peperangan dan didakwa menggunakan hasil negara untuk menaja keganasan dan lain-lain aktiviti politik seluruh dunia. PBB melabel Libya di bawah Gaddafi sebagai negara paria. Pada era 80-an, dia dikutuk kerana menyokong pertubuhan pengganas seluruh dunia yang mendorong kepada sekatan antarabangsa terhadapnya. Gaddafi mencari jalan membersihkan namanya sekurang-kurangnya di mata Amerika. 6 hari selepas Saddam Hussein ditangkap, Gaddafi menggantung program senjata pemusnah dan mengalu-alukan pemeriksa senjata PBB mengesahkan Tripoli bebas dari senjata pemusnah besar-besaran atau WMD. Berikutan itu pada 15 Mei 2006, Setiausaha Negara Amerika pada masa itu, Condoleezza Rice mengumumkan pemulihan hubungan politik Amerika-Libya. Berikutan tercetusnya tragedi Arab Spring atau kebangkitan Arab pada Februari lalu. Gerakan menentang Gaddafi tersebar ke seluruh negara. Gaddafi bertindak balas dengan menggunakan kekuatan tentera mematahkan tunjuk perasaan. Namun sebilangan pegawai tentera berpaling tadah dengan menyokong perusuh. Pemberontak yang menubuhkan kerajaan bayangan atas nama Majlis Peralihan Kebangsaan berjaya menguasai banyak bandar besar termasuk Benghazi dan Brega. Bulan lepas, sebahagian besar Tripoli mula jatuh ke tangan pemberontak yang mendapat sokongan Amerika dan NATO. Manakala Gaddafi sendiri serta anak lelakinya, Saif al-Islam, menghadapi tuduhan membunuh oleh Mahkamah Jenayah Antarabangsa yang mengeluarkan waran tangkap ke atas mereka. Barack Obama baru-baru ini mengumumkan pembekuan berbilion-bilion dolar kekayaan Gaddafi. Pemimpin Majlis Peralihan Kebangsaan Mahmud Jibril Khamis lalu mendesak pembekuan itu ditarik balik bagi membolehkan mereka menggunakan wang berkenaan. Kejayaan terbesar pemberontak berlaku Selasa lalu. Selepas menawan Bab al-Aziziyah, kompaun kediaman Gaddafi dan keluarganya di Tripoli, ramai terbunuh dan cedera di kedua-dua pihak dalam pertempuran. Kejayaan pemberontak menawan kediaman Gaddafi disambut meriah para penyokong pemberontak, khususnya di Benghazi, kubu kuat mereka. Persoalannya, apakah Gaddafi akan mengulangi apa yang berlaku pada Saddam Hussein? Ditemui dalam lubang persembunyian.